Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Alhamdulillah kita bersama menerusi Bengkel Hadrah 2021 Anjuran Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching Kawarisma bersempena dengan Festival Sarawak Kiana 2021 yang bertemakan pada kali ini daun. Dan menerusi Bengkel Hadrah 2021 pada kali ini, tema ataupun tajuk yang kita pilih ialah Hadrah Dolok Marik dan Kinek Tok. Maknanya kali ini kita akan bercakap mengenai hadrah pada satu ketika dahulu, di mula-mula awal permainan hadrah ini sendiri dan hadrah yang ada pada masa kini. Dan pastinya kita akan bersama dengan fasilitator ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk memelihara dan terus memartabatkan lagi hadrah ini. Kita akan bersama dengan penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng dan juga Tuan Haji Mazalani bin Haji Suud. Dan saya sendiri Azman Haji Johari merupakan moderator untuk bengkel pada kali ini, akan terus berkongsi dengan anda mengenai Bengkel Hadrah 2021, Hadrah Dolok Marik dan Kinek Tok. Dan kita akan bertanya dengan fasilitator kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum penghulu. Waalaikumsalam. Sihat penghulu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji Mazalani? Alhamdulillah sihat. Syukur. Alhamdulillah. Jadi kita nak berkenalan dahulu bersama dengan fasilitator kita. Jadi kita nak tanya degaklah kepada penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng ini. Kita nama dah tak payah lagi sebab saya dah sebut namanya. Nak tahu jugalah penghulu kita kena tuk berapa usia kita, asal tak dari sini. Okay, terima kasih. Saya Haji Obeng bin Abang Koteng, berasal dari kampung Sambil. Oh, Kong Sambil. Jadi kena itu Isa Jaya lah kena di kelas ya. Dah panggil tak saja ya, betul? Jadi saya kena itu tinggal di kampung Pinang Jawa, Gita. Di kita. Dah 60 tahun di siang. Ya Rabbi. Tamat dah di sia. Tapi apa nama tadi, pendidikan saya dulu saya sekolah hanya sekolah Darjah 6 saja. Darjah 6 aja. Orang mari ni lah kita dapat nama dah nak yang anak So, jadi kini tu kita bekerja di sini. kini itu saya sebagai penghulu. Jadi penghulu. Penghulu. Besaran dalam lembaga air, kemudian nanti jadi KK. Oh, maknanya sebelum tu kita kerja di Lembaga Air Kuching. Oh. 37 tahun 6 bulan saya kerja. Alhamdulillah. Dan pensiunnya itu 22 tahun dah. Ya. 30 lebih tahun bekerja dalam bidang ataupun sektor kerajaan lembaga air di lembaga air, dan tu dah 22 tahun Jadi itu saya pensiun lembaga ada dalam penghulu 22 tahun. Ya, 22 tahun dah pencen dan dipilih terus menjadi penghulu kerana credibility sebenarnya. That's why kata kami orang sibuk. Sebab biarlah kita dapat tahu apabila credibility seseorang walaupun hanya merupakan penjawat awam sebelum tu dan dipilih menjadi penghulu, maknanya bukan sekadar ajaknya, mesti ada sampingannya tadi. Di antaranya ialah merupakan guru hadrah yang bersama-sama dengan kita, yang akan berkongsi dengan kita mengenai hadrah Dolok Marik dengan Kinek Tok. Dan kelak kita akan cuba tanya dengan penghulu pengalaman kita mengajar hadrah tu tadi, bila mula terlibat, dengan siapa kita belajar lekat tok kelak, sebab kita nak berkenalan dulu dengan Tuan Haji Mazalani bin Haji Suud. Nak tahu juga kita Tuan Haji berapa usia tak Kinek Tok, sini tak lahir, sini tak diam Kinek Tok. Alhamdulillah, terima kasih aja. Sama. Ataupun saya selalu dengar dalam RTM Radio tembang lama ketawa. Dia dengar cicak lacu. Malah kita tu orang sibuk juga. Oh, alhamdulillah. Jadi sebenarnya nama saya adalah Haji Mazalani bin Haji Suud. Ataupun orang kampung nunggak Haji Salim. Bila sebut Haji Salim semua orang tahu. Patnenya dia Haji Salim padahal Mazalani. Yalah, saya sih tahu orang bapa Allah yarham bapa saya tolong nyebut nama Salim sampailah kini tu. Kerana mun dekod nama saya tu banyak. Mazalaninya juga, Salimnya juga, Lannya juga, semua ada. Jadi yalah, sini puncanya nama Salimnya. Tapi alhamdulillah adalah kata orang
berkat nama Salim ialah dikenali ramai. Betul. Mun nama Mazalani ya agak kurang sikit orang tahu. Tapi mun disebut dengan nama Salim, insya-Allah semua pasti kenal. Jangan kata orang dewasa, budak-budak pun kenal. Daripada seluruh generasi pengenal orang pula. Ya, jadi kini tu umur saya baru agak 55 tahun. Muda baru aja. Baru. Sebenarnya saya tu berasal dari Rubber Road West, Kampung Kude Lama. Rubber Road Kude Lama. Okey. Kini tu dah tinggal di Kampung Sungai Maung. Di Sungai Maung. Di Sungai Maung dah berhijrah, saya dah lebih 33 tahun tinggal di Kampung Sungai Maung ya. Kemudian pendidikan saya tu siklah tinggi gila. Betul. Setakat kata orang sekolah 2 tingkat aja. Sekolah yang 2 tingkat. Sekolah 2 tingkat, tapi saya sampai tingkatan 3 aja lah. Oleh kerana kata orang masa yang kemungkinan pengetahuan faktornya. Faktor yang sebab yang menyebabkan sampai setakat aja. Betul. Jadi masa saya sekolah di SMK Green Road. Saya kerja kini tu di bahagian building maintenance di sebuah syarikat di pengurusan harta pelita Sdn Bhd. Anak syarikat Pelita Holding lah, ataupun LCDA ya. Jadi ialah sedikit mengenai latar belakang saya lah. Betul. InsyaAllah. Dan kita masih bekerja kan kita tu kan? Kini tu masih bekerja. Masih bekerja, kata orang alhamdulillah dengan izin Allah Taala kita diberi kesihatan, masih mampu bekerja. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah lepas tu kita akan berbincang lagi lah tentang macam ni mula terlibat lagi nak. Betul. Jadi masa tu kita berkenalan lah dulu lah. Betul. Jadi kita dah pun tahu yang berbahagia Tuan Haji Mazalani ataupun AKA Salim. Is known as Salim. Haji Salim kita tu yang merupakan masih lagi bekerja kini tu, alhamdulillah, dan kini tu diam di Kampung Sungai Maung. Kampung Sungai Maung. Dan untuk kita nak bertanya lagi dengan penghulu, nak tahu juga penghulu pengalaman kita dalam dunia hadrah tu. Macam ni kita dari mula-mula mari kita belajar dengan siapa kita belajar. Saya gini tak boleh ingat pakai tu hari tu. Terima kasih. Saya belajar di Kampung Sambil, guru saya Johari bin Sahari. Masa umur saya lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun. Nang lagi kanak-kanak waktu Kanak 10 tahun. Sebelah untuk rumah saya sebelah rumah guru. Patutlah sebelah aja. Sebelah aja lah, sebelah buah. Jadi belajarlah sampai tahun 50-an. Okey. Belajar hadrah dan belajar berlakon kita orang. Saya dah situ, saya dah main lagi. Melakon hadrah, melakon Monada pun sangat-sangat apa macam ni nyebut sangat-sangat rare untuk kita jumpa berlakonnya. Susah nak nemu sebab lagi. Sebab saya ada ngajar berlakon di Kampung Sambil. Dan Kampung Gita. Saya ada ngajar sampai 3 tahun saya ngajar. Walaupun saya tu orang Sambil, saya pulang ke situ. Tidak yang belajar setakat umur saya, ada yang meninggal, ada yang ingat lagi. Betul. Syukur alhamdulillah, saya adalah anak murid nombor 1. Anak murid yang pertama. Dalam 40 orangnya kami yang terpilih dapat nombor 1. Jadi saya belajar hadrah sampai saya belajar hadrah dan belajar nyang gitar juga. Nyanggit. Nyang gitar ya. Bukan kerja yang senang. Bukan kerja yang senang. So, saya guru benar belajar. Yalah saya pandai mula. Maknanya kita bukan sekadar mengajar hadrah yang pun, tapi proses pembuatan yang pun dia kita juga. Malah kayu saya pandai, tapi menyang gitar ya saya pandai. Saya nang belajarlah dengan guru saya. Kebakarannya kita bagi-bagi juga lah. Ada kedak orang pandai molah aran untuk jadikan struktur ta ya. Tapi orang yang molah arannya pun belum tentu pandai nyanggit. Betul. Kan? Kayak naknya penghulu, selain daripada nyanggit tadi, proses kita belajar naknya ya. Saya belajar dengan guru saya daripada pukulan. Pukulan. Pukulan
pukul 1 tinggal 1, 2 tinggal 2, 3 tinggal 3, kemudiannya 4 jadi anak sungai kata tadi. Betul. Pukul beranak, kemudian cincang buduk kata. Cincang buduk. Biar bahasa kita itu cincang buduk, umarik pukulan beranak. Beranak lain. Mana pak Oh. cincang buduk cung. Ya katanya cincang buduk. Ya kata cincang buduk. Mundi Bintulu musim jaluk waktu tu. Jadi pukulan tu pukul ada tu yang kita belajar baru kita dapat tahu. Pukul 1 tinggal 1, 2 tinggal 2. Macam kita tu mau belajar sepani lukuk aja. Bila tanya kita pukul apa kita? Saya tahu. Nama pukulan duit pun. Pukulan entam belajar apa? Tadi zaman kami mau belajar pukul apa? Pukul 1 tinggal 1, 2 tinggal 2, 3 tinggal 3. Yang anak tetap anak. 2 orang, seorang nikah, seorang. Tadi 2 orang yang ada. Orang muduk ya, cang. Ya cincang muduk kan. Alhamdulillah lah. Walaupun dah umur saya dah mengikut ya, sudah 80 tahun umur saya. Ya, Rabbi. Masih ingat juga lagu yang dibelajar saya. Ada juga hilang lah, lupa tapi dapat kembali lah. Ya, kadang-kadang penghulu kita bersetujukan isi dengan pendapat saya. Kadang-kadang kita memang lupa, tapi apabila kita dah didengar, kita di depannya dinyanyikan pun lagu tadi, InsyaAllah kita akan terus ingat. Nak di belakang-belakang liriknya habis-habisan. Bisa kata selawat. Sama dengan tu seni pun orang lagu selawat macam bismillah sama. Macam lagu Ya Fatah. Bila orang kembang, kita dapat ikut. Yalah teh, nak cemel. Macam Mirabi Salim, dapat mengikut. Yang si ada nyimak di lagu dibelajar oleh saya dengan guru saya, lagu Mekah Medina, lagu Salatullah. Lagu Mekah Medina tu jarang ada bisik lah. Betul. Lagu yang nyebut nama Mekah, nyebut nama Medina. Cukupnya lain-lain. Wow. Memang sesuatu yang mengembalikan nostalgia saya pun, sebab saya dulu masa lagi kanak-kanak juga, zaman kanak-kanak berada bersama dengan kawan-kawan di Lanang Camp. Saya orang sibuk, anak polis juga. Jadi kami di Lanang Camp mari anak-anak polis dikumpul sama-sama juga belajar hadrah tu. Apabila disebut tadi nama-nama lagu Al-Fatah, Ya Salim, Ya Rabbi, mengembalikan nostalgia kami, sebab kami orang dulu pun sama juga. Sebab dulu jarang ada aktiviti yang membolehkan anak-anak polis yang keluar lepas. Dipilih program-program ataupun aktiviti-aktiviti macam tu untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara sidaknya, selain memanfaatkan masa yang ada tadi kita gunakan untuk belajar hadrah. Kerana saya pun masih ingat guru saya dulu, Ahmad Keri, orang Seratok, yang ngajar kami orang main hadrah tu tadinya madah daripada kita duduk melepak, duduk berkumpul-kumpul, saya dah oleh, saya dah pedah, saya dah oleh, bagus kita ngambil ilmu macam tu. Dan alhamdulillah kami orang pun belajar juga nama hadrah tu tadi. Jadi bila kita nyebut tadi penghulu, ya Rabbi, rasa lagi budak remaja nah, lagi kanak-kanak nah rasa to the future. Macam pernah je dengar ya. Nak tahu juga lah pengalaman Tuan Haji Abang Salim kita tu. Abang Haji Salim kita tu. Sebenarnya pengalaman tu banyak sebenarnya. Jadi mula-mula saya belajar hadrah tu sejak dari bangku sekolah lagi. Dari sekolah rendah. Umur saya baru 12 tahun. Lebih kurang macam anak penghulu juga tadi, penghulu 10 tahun. 10 tahun, saya 12 tahun. Jadi guru saya pada masa saya ada 2 orang guru. Daripada tahun 1976 sehingga ke tahun 1980. Betul. Guru saya yang pertama Allahyarham Haji Madihi. Dan saya belajar bersama beliau selama 5 tahun. 5 tahun. Bermula pada tahun 1976 sehingga ke 1980. Dan guru saya yang kedua adalah Allahyarham Wan Ahmad. Selama 6 tahun. Jadi dalam 6 tahun ya, bermula daripada tahun
1981. Keluar saja daripada guru yang pertama tadi tahun 1980. 1981 saya dilamar oleh Allahyarham Wan Ahmad. Jadi sehinggalah pada tahun 1986. Jadi pada masa saya kata orang boleh dikatakan kita tu jadi rebutan dua guru. Tapi alhamdulillah walaupun jadi rebutan, guru yang pertama ialah tadi sebenarnya kita dapat ilmu yang pertama untuk dibawa kepada guru yang kedua. Walaupun jarak rumah guru yang pertama dengan guru yang kedua si berapa jauh, lebih kurang dalam 10 buah rumah dah berjumpa dengan rumah guru yang kedua. Tetapi dalam satu kampung. Tapi alhamdulillah berkat didikan ajaran daripada guru yang pertama tadi, dan saya ada pandai sikit masa saya, terus dilamar oleh guru yang kedua iaitu Allahyarham Wan Ahmad. Jadi pada tahun 1987 saya berhijrah. Berhijrah ke kampung Sungai Maung. Hijrah ke kampung Sungai Maung sebenarnya bukan untuk belajar harga, tetapi untuk mendirikan rumah tangga. Dengan gadis pilihan. Alhamdulillah. Puan Jamaliah binti Suntung. Jadi kebetulan pada masa saya, bapa mentua saya adalah seorang guru hadra juga. Bertemulah menantu ahli hadra, bapa mentua guru hadra. Jadi disialah kami dua ya kata sentiasa bertanya. Bapa mentua nanya soalan dengan menantu, menantu bertanya soalan dengan bapa mentua. Nang menjadi topik topik perbincangan. Masa saya tu belum aktif gila dalam hadrah di kampung Sungai Maung. Baru malumlah kita bawa datang, bawa jadi menantu. Jadi banyaklah perlu yang jaga diri. Kata orang kata mesti kita kontrol handsome. Betul. Jadi kita kontrol macho kontrol macho. Jadi kita bersembanglah dengan bapa mentua. Kalau tak silap saya dalam 3 tahun. 3 tahun saya berbincang, berkelakar hal hadra, walaupun mada ikut kami pergi nukuk tu awal ajaklah. Tapi dalam ngikut pergi nukuk di pengadilan di kampung-kampung. Betul. Lepas 3 tahunnya mungkin bapa mentua saya nanggal saya tu ada kata orang ada lebih skill lah. Ada lebih skill. Mungkin dapat membimbing nak diajarnya tadi. Nak dengan saya. Mula itu bapa nyerahkan hadrah tu untuk kita. Untuk apa? Untuk dijualkan. Jadi gimana? Bapa mau kita bimbingkan. Jadi ketua kumpulan hadrah tu kita ada seorang boleh dikata bapa boleh nurunkan ilmu bapa tu kepada kita. Sebab kita dah masa bapa nanggal lama-lama tu, walaupun kata kita mula dulu kita kenal, betul. Cuma bapa dapat tahu dengan nama kita aja. Di Kude nama kita terkenal. Dalam hadrah bapa biasa, bapa berani mandah cuma bapa nyerah kumpulan hadrah tu dengan kita jadi kedua. Maknanya bapa mentua ya dah dapat menghidu dan juga dapat nangga daya kepimpinannya dalam memang kumpulan hadrah tu tadi. Jadi bila dah bapa mentua dah nyerah bulat-bulat dengan saya untuk memimpin kumpulan hadrahnya tadi, saya terima cabarannya. Alhamdulillah lah, sampai kini tu lah saya masih memimpin kumpulan hadrah nak diteraju oleh bapa mentua saya tadi. Maknanya bapa mentua saya pun macam dah dapat menghidu lah. Memanglah. Zaman bapa mentua bukan tegal juga boleh nyuruh anaknya jadi. Bapa mentua saya tadi iaitu Allahyarham Suntung bin Rashid. Masanya jadi guru hadrah dan mengajar sidak hadrah. Masa saya dah ada, kalau tak silap saya dah 5 kata kita orang Sarawak tu 5 perangkah. 5 kumpulan ataupun 5 generasi. 5 generasinya dah mengajar di kampung Sungai Maung. Jadi bila diambil alih oleh saya, kini tu saya dah mengajar 3 generasi. Maknanya secara keseluruhannya ada 8 generasi. 8 generasi. Kemudian yang masih kekal kini tu dalam hadrah yang dipimpin oleh saya tu, kebanyakannya daripada bukan orang lain. Laki bini, anak, menantu, cucu, anak-anak buah kiri kanan. Maknanya
adik kakak di bunda di kampung Sungai Maung lah. Yes, dalam kampung Sungai Maung. Saya ada orang lain. Jadi di saya walaupun ada juga yang telah perkataan berhenti dulu, ingin nak balik ke mula, saya terima. Betul. Sebab apa? Kita perlukan kepakaran daknya juga untuk memimpin sekurang-kurangnya kini tu generasi baru dapat menghormati orang yang lama. Betul. Jadi di sialah kita dapat kata mengimbangi orang lama dan orang baru. Orang lama dengan orang baru, betul. Jadi sebenarnya bengkel Hadrah 2021, Hadrah Dolok Marik dengan Kinek Tok tu yang mana dianjurkan oleh pihak Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching Kawarisma diadakan bersempena juga dengan persiapan untuk pertandingan Hadrah yang insya-Allahnya akan diadakan pada September 2021. Kita dah pun berkenalan dengan penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng yang juga merupakan guru hadrah yang berasal daripada Sambir ataupun lebih dikenali dengan Asajaya ketika ini, dan juga kita dah pun berkenalan dengan Haji Mazalani bin Haji Suud aka Abang Haji Salim yang lebih kita dikenali dengan Haji Salim. Dan insya-Allah lepas tu kelak kita akan kembali untuk soalan-soalan yang seterusnya menerusi Bengkel Hadrah 2021. Stay tune. Alhamdulillah kita kembali bersama menerusi Bengkel Hadrah 2021, Hadrah Dolok Marik dengan Hadrah Kinek Tok. Sebenarnya kami tiga dah berbincang juga, bukannya sekadar hadrah saja, sebab benda tu semuanya berkaitan dalam adat budaya masyarakat Melayu kita. Kerana apabila ada hadrah tu pastinya ada majlis. Majlisnya pun saya kira lah majlis perkahwinan kah ataupun majlis-majlis menyambut pembesar-pembesar kah, tunangan kah, mun lagi marik. Sedangkan majlis tamat Al-Quran pun, khatamal Al-Quran pun kita mari memang berhadrah juga. Berkhatan pun ada. Berkhatan pun ada juga. Jangan katakan khatamal Al-Quran, berkhatan. Kadang-kadang orang baru merisi. Tunangan baru orang kata duit. Orang bertunang. Baru bertekul nang udah ketam-ketum. Kita nak kotan nak menunjukkan yang kita tadi rasa sangat-sangat gembira, kaya dengan budaya sebenarnya. Jadi untuk kita sama-sama memelihara dan juga memulihara serta memartabatkan lagi budaya berhadrah tu, kerana saya percaya hadrah tu merupakan budaya yang bukan kita di Sarawak je ada, di tempat-tempat lain pun ada juga. Maksudnya di negeri-negeri lain walaupun sebutannya berbeza. Adanya permainan kompang macam mun di Indonesia nya kelak pukulan marwasnya lebih kurang macamnya juga. Dan untuk kali itu kita akan cuba nak nanya dengan penghulu kita, untuk sejarah dan latar belakang untuk penghulu. Mengikut pengalaman kita penghulu, bila rasa-rasanya kita hadrah tu mula bertapak di negeri Sarawak? Ikut daripada guru saya lah. Saya belajar umur 10 tahun. Tahun 49 ya udah ada hadrah dah. Dah ada hadrah. Maknanya 49 nya kita belajar. Nang udah ada hadrah. Saya nak sebelumnya sebab guru kita yang ngajar kita lah. Ngajar. Jadi saya ada lain permainan. Saya ada radio, saya ada wayang, hanya hadrah yang ada untuk nikah kahwin, orang bertunang, sebagai orang hormatan atau Al-Quran, semua makan hadrah. Betul. Jadi saya ada lain. Ya ada hiburannya waktu ya. Saya ada hiburan lain. Macam kena itu, karaoke ada. Semua ada lah. Tak tarian ada. Dulu mereka hanya hadrah, hadrah beradat, zapin. Kena itu zapin mesti ada lagi. Jepin kata orang kita Sarawak. Jepin kata orang Sarawak. Zapin kita orang Semenanjung. Betul. Tapi zapinnya main gambus labu labu. Kasih ada belin. Ada temeringnya. Tak ada pakai temering. Jadi lagunya anak ayam. Anak ayam turun 10. Ialah lagunya.
Zaman dulu pakai ada hiburan lain untuk dizapinkan dizapinkan merupakan nak jualah persembahan dan juga permainan untuk majlis-majlis nikah kahwin sebelum besok harinya nikah, malam tu kami ada tunggahnya untuk beradat, kemudian Jepin. Dulu mari kini tu siapa lagi hadrah beradat memang susah tak nak nangga lagi. Susah lagi, memang susah dicari. Sebab kalau kita nangga untuk pukulan hadrah biasa ya, insya-Allah masih boleh kita dapatkan, boleh kita tangga. Tapi untuk hadrah beradat memang boleh katakan dah pupus hampir, bukannya hampir dah pupus dah, susah tak nak nangga lagi. Sama juga dengan nak kata kita tadi berlakon lah. Berlakon pun dah saya dah lagi menangga. Berlakon ya. Saya ngajar di Sambil ya. Lakon mukul adalah adi dulu. Uang tu bersuara. Betul. Kamu ada pelata yang dah angkat, kita dia minat lukuk aja, silat dulu bersuara. Betul. Ya, makanya zikir badat. Hadrah badat. Jadi kena itu langsung saya ada. Iyalah tadi dah. Sebenarnya patutnya kita kembalikan mendapat. Jadi Bang Haji, kita nak nanya kita ke Bang Haji. Kini kita macam mana dan bagaimana hadrah tu wujud dalam komuniti orang Melayu kita di Sarawak? Okey. Untuk pandangan peribadi saya lah sebenarnya. Kemungkinan pada zaman dahulu kata orang mesti ada hiburan. Seperti zaman kini tu nah. Zaman kini tu apa aja hiburan semuanya ada. Jadi padah aja, nak kokenya, nak apa nopennya, semua boleh katakan semua ada. Kata orang kemungkinan zaman dulu mare cuma ada hadrah. Ya untuk hadrah dengan hadrah beradat kata orang. Zapin untuk hiburan daknya masa dulu. Jadi kata orang dalam kesibukan sidaknya kata orang mencari hiburan yang mungkin kata ada terbatas sedikit. Jadi hadrah beradat dan zapin ialah hiburannya masa dulu. Betul. Jadi medium komunikasi itu adalah untuk melihat masyarakat menerima persembahan hadrah sebagai satu persembahan yang dapat memberi unsur-unsur nasihat, jenaka dan ironinya kepada pendengar, serta dapat melihat cara masyarakat tersebut menerima maknanya yang tersirat di dalam lirik-lirik lagu yang dinyanyikan. Contohnya cara-cara tertentu di dalam unjuran seperti mesej yang nak disampaikan. Melalui lagu tersebut mewakili etnik itu tersendiri, iaitu Melayu yang sememangnya, masyarakat yang berbudi pekerti dan mempunyai adab yang sopan serta pribadi yang halus, serta tidak menyatakan dimaksudkan situ ialah nyasi madas sesuatu yang secara terus terang. Yang mesti berkias. Maklumlah orang lama suka berkias. Seadanya main-main padah derek. Seadanya, bukan macam zaman kini tu yang akan direct to the point. Tapi zaman dulu bila nak menyindir atau nak menyampaikan sesuatu kepada seseorang melalui lagu. Dalam lagu ya lirik ya dan nak susun dengan teratur. Apabila orang dengar lirik ya, jika ada yang tersentuh, mungkin daknya perasaan bahawa lirik yang ditujukan kepada sidaknya. Jadi ialah kata orang beza hadrah dulu dan kini tu memang jauh beza. Hadrah dulu nya si kata orang nak nganuk orang secara direct to the point. Daknya make sindiran, make kiasan. Betul. Sebab dah kita nangga lirik lagu hadrah zaman dulu dengan zaman kini tu memang jauh beza. Memang jauh beza. Kini tu nya si ada hadrah kini tu nya si ada nganuk-nganuk. Si ada kata orang nak mencaci celah orang nun si ada. Hadrah kini tu yang dapat saya lihat kebanyakannya mempunyai unsur nasihat,
Betul. Perangsang, kata orang, untuk menyatukan satu kaum, untuk menyatukan satu kumpulan. Hadrakah kini tu. Sebabnya bezanya hadrakah kini tu dengan dulu si sama. Betul. Sebab ya kita nangga juga yang merupakan transformasi dengan permainan dolok dengan kini tu. Mun dolok yang merupakan medium untuk kita nak madah dengan orang, hasrat hati, keadaan semasa, perasaan kita memang. Kalau dulu dan kini itu hanya lebih kepada yang lebih positif, yang lebih positif, yang lebih menjurus ke arah kebaikan. Macam kata Bang Haji kita tu tadi, nya akan madah nya pun nasihat, unsur-unsur nasihat untuk yang kebaikan. Lagi pun coba kita nangga hadrah kini tu dengan dulu memang beza. Kini tu hadrah yang ada yang dapat dilihat kita ini tu kadang-kadang lagu dalam yang dibawa oleh penyanyi-penyanyi terkenal. Betul. Contohnya macam lagu Iban. Dimasuk sekali. Betul. Saya ada pun lagu Iban yang untuk menyindir Iban. Betul. Saya ada untuk menyindir kaum tu ataupun menyindir sesama sendiri. Saya ada. Ia adalah satu hiburan. Lagipun pada pendapat kami lah Bang Haji, apabila kita macam kini tu lah setidaknya menggunakan lagu-lagu yang popular untuk diserapkan ataupun diterapkan dalam permainan hadrah tadi, adalah untuk tujuannya adalah untuk muka, minda dan juga menimbulkan minat kepada golongan belia yang lain supaya benda tu akan hilang. Tapi ada kebaikan dan ada pro dan cons lah. Memang. Ada kebaikan, ada keburukannya. Tapi saya rasa lebih kepada kebaikan, kerana bila kita dah dapat memartabatkan, menjaga dan juga etika menekan memantapkan lagi permainan hadrah yang pun kita akan masaya juga kita masuk jarum, main-mainlah dengan lagu-lagu yang sepatutnya lagu hadrah itu sendiri. Ia adalah sebahagian daripada untuk menarik minat. Betul. Menarik minat generasi baru. Sebab kita kini tu nak narik generasi baru dengan lagu yang lama dulu, kemungkinan setidaknya akan terpinggah-pinggah. Macamnya pun boring juga. Boleh ada orang mari lagu Arab aja. Kadang-kadang sebabnya saya madah tadi, contoh generasi baru kini tu. Betul. Kita coba suruh nak nyambak lagu, contoh lagu Al-Fasa. Kadang-kadang tanya terpinggah, apa lagu Al-Fasa? Betul. Coba kita suruh daknya generasi baru ni tu, kita suruh nak nyambak lagu contoh bulu kaki Bekikis bulu betis. Kineknya dapat. Betul. Jadi saya ada timbul minat setidaknya. Jadi kita akan terjerumus dalam lagu aja. Betul. Lepas lagu ya boleh, tetapi untuk hiburan. Untuk hiburan aja. Betul. Untuk hiburan waktu kita berlatih. Sebab dah tadi untuk menimbulkan minat setidaknya mainnya juga. Memang. Lepas kadang-kadang macam kata kita tadi Bang Haji, lagu Al-Fasa kan lagu Al-Fasa lebih kepada perkataan-perkataan Arab memang. Yang mungkin tidak generasi baru tu saya faham. Saya tahu apa makna. Jadi bila berkikis bulu betis tadi dah tahu. Sebut je dah tahu. Jadi bila timbul minatnya bermain hadrah tu tadi dengan lagu berkikis bulu betis, dalam masa yang sama lah macam kata saya tadi, kita cucuk jarum sikit, belajar juga Al-Fasa. Itu lagu hadrah sebenarnya. Jadi bau dah timbul minat setidaknya. Betul. Namun kita start to the point ataupun dengan lagu moden kini tu aja. Jadi daknya akan lupa ataupun si tahu lagu yang lama-lama. Sebab lagu lama tu banyak. Macam Al-Fasa, Bismillah, Selawat, Rabi Salim, nyebut nama dia pun juga lah. Mestilah. Ya Maqada, La Ilah dan Sultan, banyak lagi lah. Jadi bila kita pertama kali kita narik minat daknya dengan lagu moden dulu. Betul. Dengan lagu moden, daknya dah faham, baru kita kata AJ tadi, kita cucuk sikit. Betul. Bila dah jarum dicucuk dengan benang, baru dapat kita jahit. Betul. Bila dah kita jahit, kita treat, barunya dapat kata orang maintain dengan lagu lama dengan lagu baru. Di sia juga lah sebenarnya masa dan ketikanya kita masih lagi menggunakan budaya Melayu kita yang
kita akan secara terusnya nak maksa sidaknya ngikut ataupun menjaga budaya ya, tapi kita akan dengan cara slow-slow, elek-elek. Jadi kita dah bercakap juga mengenai kena hadrah tu terwujud dalam komuniti macam ni, dan juga kena hadrah tu wujud dalam komuniti kita. Dan jadi ramai orang yang tahu hadrah tu permainan. Hadrah tu merupakan ada antara saja mengenali sebagai gendang kecil. Sebabnya bilanya dipukulnya mengeluarkan bunyi-bunyian. Kita nak nanya lah pada pakar kita tu, Bang Haji. Kena pakar kita tu bukannya sekadar ngajar aja, bukannya sekadar molah aja, tapi nya merupakan orang yang menyiapkan hadrah yang pun, walaupun awal-awal tadi penghulu kita dah madah molah harannya ni tanya madah dia, tapi nya pandai nyanggit. Kerja nak nama nyanggit tu bukan nyaman. Jadi mungkin penghulu kita boleh berkongsi gini sebenarnya struktur hadrah ataupun lebih dikenali dengan ta di Bumi Kenyalang kita tu. Ta yang memang dah dikata ta. Nak asalnya ta. Apabila dipukul jadi hadrah. Hadrah ya satu kumpulan. Baru jadi hadrah. Mun sikit ta. Jadi apabila darinya ni dipukul rami-rami, baru dikatakan hadrah. Kumpul hadrah dari kampung Sungai Maung. Ya artinya ta. Hadrah. Kumpulan ya. Jadi, kumpulan hadrah dari kampung Sungai Maung dan kampung Pinang Jawa, kampung Labuan, kampung Pulau, kampung Bitawa. Kumpulan hadrah. Ialah asalnya tadi. Mun kata tadi berkenaan dengan lagu tadi. Lagu tu lagu Arab, lagu Melayu. Lagu Melayu tu adalah cipta orang baru kita tu. Macam saya cipta lagu tu, saya kata lagu Lancang Kuning. Saya boleh cipta. Daripada sini kita dapat daripada pukul ta dulu. Pukul belajar dengan pukul ta dulu, gini cara kita masuk lagu. Lagu Melayu. Baru yang dapat. Kalau si pandai nuku, memang saya dapat. Apa lagu pun saya dapat. Lebih-lebih lagi lagu Arab. Gini cara masuk lagu, gini cara naiknya. Ya beza aja. Jadi dengan adanya pada materi ta hadrah tu, diajar lagi kita dengan biar lagu Arab, tu lagu Melayu. Misalkan Selamat Tanding Pengantin Baru, ubah tuai. Jadi supaya majlis itu nama lagu tu. Selamat Tanding Pengantin Baru. Ucapan selamat bahagia sampai ke anak cucu. Jadi tidak majlis faham dengan lagu ya. Mendengar lagu apa namanya? Ya Rabbi bisa. Jadi kita aja tahu. Tidak jelas apa lagu dia buat. Lebih-lebih lagi kena itu apabila generasi muda kita tu bila dengan lagu tadi Ya Rabbi Salim, Kasih tadi Al-Fasa, mestinya dah semua zikir. Zikir katanya. Padahal dia lagu-lagu hadrah. Macam bismillah nak. Macam ya patah. Macam qalbikum ya lagu Arab. Mungkin kita dengar lagu saya kata Lancang kuning balaya malam. Jadi bezanya. Pukulan kita tu dengan tapi kita mesti belajar pukul dulu. Yang penting belajar pukul dulu. Baru kita dapat ngaturnya pukul masuk lagu. Lagu Melayu. Mungkin kita belajar pukul maklah kita dapat. Memang betul. Jadi ta tu yang penghasilan ta tu penghulu nak tahu juga pemilihan kayunya memang ada pemilihan ke? Ada dipilih. Kayu pilihan tu berat. Kayu yang bagus sebenarnya mobo, meraka apa namanya? Pokok semenjak tapi pokok semenjak susah mencari besar kan itu. Ya daging. Pokok nangka susah mencari. Betul. Hanya kayu mobo dengan cengal lagi. Enggak ada. Lagi kayu yang keras. Bunyinya kuat. Namun kayu gabung ya macam mana tadi kompang ya. Kayu licak. Bunyi si jauh.
Ya, bezanya. Mun hang tengah naik malu ya, mun kena pi abong belah dua aja Dua. Kayu mebol dengan kayu ayam. Oh. Tengah yang kayu yang keras bah. Ya, memang untuk pemilihan kayu memang dipilih kayu-kayu keras. Kayu keras. Sebab mengikut bunyi ya tadi. Daya nyempun kulit kah? Kulit kalau kulit kambing. Mungkin kita pakai kulit sapi, tangan kata silahan. Oh. Nya tebal gila lagi pun bunyinya lain. Kulit sapi. Sebabnya tebal. Oh. Kulit yang sebagai eloknya kulit kambing. Kulit kambing. Kulit kambing. Oh. Lagi pun rasanya kini itu untuk mendapatkan bekalan kulit kambingnya si susah gila lah. Memang masih ada. Cuma kepakaran orang molah ya. Orang molah sih ada. Tapi saya selalu pergi di Sikin ya. Sikin. Enggak ada jual kulit kambing. Betul. Si bulat patia jadi kayak kita nangga keunikan nak nama ta tu pun bila tak nangga mun kita nangga gendang jadi sanggit make rotan. Make rotan mun dia gendang. Tapi untuk hadrah tu ataupun ta tu kita biasa nangganya jadi sanggit kasihannya akan make kepingan logam. Bagi saya lah. Zaman saya belajar guru baik dan make rotan juga. Make rotan juga. Betul. Yang bola di rengkam dulu. Kemudian dilapit dengan kayu tutupnya. Kayu. Kalau pasak lagi. Pasak dia pakai meritnya. Meritnya. Ilahnya cukup malah ada baji yang mungkin terit. Dah cukup teritnya baru dia melah tu. Molah nyambung pada mata bingkai tu. Bingkai. Bingkai tu. Dari apa bingkai ya? Tu temaga. Temaga. Pakut tu susah nak belikan itu. Pakut temaga. Pakut temaga. Sukar untuk mendapatkan bekalan. Memang susah kan itu. Susah. Kini itu untuk nak ya apa mata tadi paku yang pun juga. Ya dah memang dah tadi yang pun keunikannya tadi. Kasi ada juga kita nangga pembuatan ta tu selain daripadanya udah macam kata kita tadi udah disanggit, udah dipasak pindah semua, tapi apabila selalu dimainkannya akan kendor juga. Masalah kita perlu sidak. Nyidaknya dengan rotan ataupun kena tu pakai wayar. Dah muda. Dah modern pakai wayar. Sebab apa kadang bila tenangga juga rotan pun jarang ada yang halus-halus je kena tu. Rotan itu apa nama tadi? Apa nama rotan? Bukan rotan segak. Rotan pedas. Pakai nyidaknya. Pakai nyidak. Sebab yang sama besar kan lebih kurang wayar tu juga. Ialah kepentingannya kita tu jadi kita selain daripada sebenarnya bila ta tu kita memiliki ta tu nya bukan sekadar memerlukan kecerdasan fikiran kita tapi kita perlu kreatif juga. Bilanya kendor nak namanya kan udah di apa nama tu udah dipakukan dengan tu tadi. Jadi bilanya kendor macam ni cara kita nak nyuruhnya terit lagi. Bukannya dapat disanggit lagi. Mau nak disanggit lagi jangan terpaksa dibuka semua. Bersagit ceritanya. Bila dah buka berarti dah rusak lahnya. Sebab kulit tu pun sebenarnya bukan senang kita nak sebab kulit tu pun dikikis, direndam untuk mendapatkan bunyi-bunyi yang kita mahu. Dan memang unik penghasilan ta di Bumi Kenyalang kerenanya bukan sekadar dipakai untuk permainan tapi proses pembuatannya juga merupakan satu proses yang sangat rumit dan juga sangat unik untuk kita ketahui. Dan kalau boleh bukan sekadar kita pandai main aja tapi kita tahu macam ni cara penjagaan pembuatannya. Jadi mun di negeri Sarawak kita tu Bang Haji di sini masih aktif. Mun di negeri Sarawak aktif hadrah tu boleh dikatakan seluruh lah. Di seluruh Sarawak lah. Masih ada lah. Masih ada. Kita nangalah di Kuching je umpamanya. Di Kuching tu kita sibuk ngambil area lain, ambil Kuching, umpama Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Ada berdarah Kuching. Nang bunyi madah. Masuk auto solat sekarang. Jadi 4 bahagian kecil tu berkatakan kesemuanya masih ada hadrah. Cuma aktif aja lagi. Tapi dalam area Kuching tu memang banyak.
Memang banyak. Masih kata orang boleh saya berani jamin dalam 90% ke atas. Kalau 100% ya dah lah. Betul. 98% macamnya masih aktif. Di Kuching tu aja. Bayangkan mun di seluruh Sarawak tu. Di Seri Amannya, Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Limbang dan tempat-tempat yang lain masih aktif. Cuma pendedahan sidaknya. Betul. Pendedahan dari daerah-daerah lain yang kini tu kita nangak bukan si ada. Contoh yang selalu ada di Kuching. Kumpulan hadrah dari Kuching. Coba kita sekali-sekala kita dedahkan kumpulan hadrah daripada daerah-daerah lain. Kemungkinan memang nama kumpulan hadrah. Kadang-kadang dari segi pukulan, betul. Lagu si sama. Macam contoh macam di Kuching. Lagu kita ambil lagu Bismillah. Bunyi pukulan hampir-hampir sama. Ada tempat lain Bismillah bunyi lain, pukulan pun lain. Betul. Gurunya lain si sama. Jadi inilah sama selalunya. Sebab ya contoh macam di Kuching. Masa ya kami mula Malaysia Book of Record 1,001 orang pemain hadrah. Ada sebuah kampung di dalam Kuching loh. Dalam sebuah kampung tu bila ditanya kami madah nanya kita coba nukuk satu. Nya terkejut. Macam ni tukuk satu. Bayangkan. Daknya kumpulan hadrah. Betul. Tapi daknya si tahu macam ni tukuk satu. Jadi saya ngajarlah untuk cara tukuk satu. Lepas latihan saya nanya daknya, kita selama-lama tu kumpulan hadrah saya dah nukuk 1, 2 sampai 7 saya dah. Saya dah tanya. Tukuk apa? Kami tukuk biasa aja. Tukuk biasa macam ni tukuk biasa. Lagu tu rupa kata daknya selama-lama daknya dalam kumpulan hadrah cuma ngebak lagu moden. Patutlah. Sebab apa? Asasnya nyasik dah. Adanya ada asas. Satu, kedua kemungkinan guru daknya ya bukan orang veteran. Bukan mun macam Tuan Haji Obeng tu orang lama. Tahu lagu lama. Sebab dah kini tu walaupun dalam sebuah kumpulan yang ada seorang guru veteran, mesti ada penolong orang moden. Betul. Supaya lagu lama dan lagu baru digabungkan. Contoh macam saya katakan tadi, kumpulannya tadi, si tahu tukuk satu si tahu. Jadi itulah dalam pemikiran saya lah. Kemungkinan guru yang ajar sidaknya mas saya adalah guru bukan dari apa kata orang umur yang veteran. Mungkin dalam sedangnya tu orang baru juga sebenarnya. Yang si tahu macam mana tukuk 1, tukuk 2. Kerana dalam hadrah tu mun tukuk 1 ajak si je bagus. Sebab tukuk hadrah tu nya banyak tukuk. Betul. Seperti yang kata Tuan Haji tadi. Tukuk 1-nya, 2, 3, 4, 5 si ada. Cuma ada kumpulan yang boleh nukuk 5, 6, 7. Anak sungainya, rinjamnya, tingkahnya, pecahnya, banyak lagi. Jadi mun nak tu disatukan, kita akan dapat dengar. Mun kita benar-benar ahli hadrah, kita tahu apa kekurangan dalam tukuk orangnya. Contoh dalam sebuah kumpulan naknya biasa kita dengar waktu orang nikah kahwin. Mun naknya nukuk kita tahu apa kurang dalam tukuk naknya. Ni saya ada tukuk tu. Kita tahu. Kita dah dapat mengenal pasti. Ya, memang ada kekurangan di siap belah ni. Jadi penghulu nak tahu juga penghulu dalam satu kumpulan penghulu satu kumpulan hadrah berapa ramai sebaik-baiknya? Yalah mengikut sebaik-baiknya macam saya dulu mereka 40 orang. Si habis kurangnya 15 12. Ataupun bagi 2. Men 40 dapat bagi 2. Jadi orang nun mau juga, orang fan mau juga, orang Kim mau juga. Betul. Di 20 akan bertemu. Datang segala bercantum balik. Betul. Men walung kumpulan lain, satunya Sungai Maung, kami itu orang kita. Yang mak lagunya pun saya lawan lah. Ya kata bapak. ya istilah kita pakai. Suka. Bertembuk. Jadi sapanya semua kalah pundi. Jadi saya ada apa-apa. Jadi saya ada jadi apa namanya kecil hati. Betul.
Untuk sebaik-baiknya paling nisik lah 15. 15. Dan kalau kita nak ada lebih ya 20, 40 lah. Yang si bagus-bagusnya lah. 40, 20. Dah saya ada lagi ya. Kadang-kadang saya pun nak angkat 8 orang je. Tapi dalam bahasa kami orang Sibo, the more is the merrier. That's right. Yeah. Jadi untuk menghasilkan lagu tu penghulu, teknik dan cara yang betul untuk menjadikannya sebuah pukulan ataupun sebuah kumpulan hadrah yang berkualiti. Mungkin pada pendapat kita penghulu, apabila kita buat lagu pukulan hadrah, sudah dibagi oleh kita untuk kualiti yang bagus. 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3. Saya. Jangan campur aduk. Jangan kita nak coba-coba nak nganak ada orang lagi. Jangan. Orang anak tu tetap untuk anak. Jangan campur. Baru ada kualiti kita. Macam dah orkestra juga lah. Mungkin kita main saksofon lah bunyinya. Siboh lah gago saksofon, nanti lu nak bunyi trompet. Ada apa? Nak macam dia lah. Betul. Si boleh campur aduk. Campur bagi 1, 2, 3. Orang anak tu tengah-tengah. Apa lagu? Ya, yang di palaknya semua. Apa mak lagu terus. Apabila siapa lagu, bila sampai je berhenti, montok mesti kejurum-jurum. Dari perasaan yang malu. Dialah. Jadi kita mengaji macam kita memang guru juga untuk kumpulan hadrah tu macam ni sebenarnya pemilihan dan kelayakan seseorang itu yang nak sama-sama ngikut. Bagi saya lah, munnya nak ngikut kumpulan hadrah tu nya si ada kelayakan tertentu. Yang penting minat. Ya, yang penting. Walaupunnya kata orang kita saya perlunya kelayakan SPM, SRP, diploma ataupun ijazah, saya ada perlu. Saya ada perlu. Yang penting kelayakan seseorang tu adalah minatnya dalam bidang hadrah. Satu, yang kedua, yang mesti kata orang ada matlamat tersendiri. Betul. Contoh macam saya tadi. Apa tujuan saya masuk dalam hadrah? Pertama, saya nak belajar hadrah. Yang kedua, saya ada matlamat saya pun. Matlamat saya pun, insya-Allah satu hari saya akan jadi guru. Alhamdulillah. Sampai kini tu dah boleh dikatakan jadi guru sikit lah. Walaupun setaraf dengan macam Tuan Haji Obek. Tapi pengalamannya kita cuma ambil pengalamannya sama. Jadi ialah matlamatnya sebenarnya. Lagipun kita dalam bila kita nak jadi ahli hadrah tu, yang paling penting adalah disiplin yang penting. Contoh macam saya, bila guru ada malam tu kita belajar hadrah selepas Isya. Jadi saya nanya balik dengan guru, selepas Isya pukul berapa? Ataupun sebelum subuh. Sebab Isya tu panjang. Mun guru madah pukul 9, saya pukul 8 dah ada di rumah guru. Lepas saya memanglah kita biak nak. Kan semayang gila. Atau adalah lang malam Jumat ya pukul semayang. Malam biasa kadang ada semayang, ada sit. Jadi kita pergi rumah guru madah pukul 9 start, saya dah ada rumah guru pukul 8. Ya, dah disiplin dan juga memang minat yang mendalam. Ketika masa umur saya kalau tak silap dalam darjah 5 ataupun darjah 4, saya dah ada dengan kumpulan hadrah yang mula-mula dulu. Masa kalau tak silap saya lah, Allah yarham, saya pun dah lupa juga nama. Apalah Haji Lamat. Desialah saya dah ada minat. Walaupun masa saya lagi kecil belum dapat bercampur gaul dengan orang besar. Si macam kini tu anak saya masa umur 3 tahun dah berkecimpung dalam hadrah. Kini tu zaman dulu mun biar kecil si dibenarkan. Menyusahkan aja dah. Menyusah. Tapi kini tu seawal usia 3 tahun anak saya masa dulu dah berkecimpung dalam hadrah, dah boleh dibuat bertanding. Kini tu zaman dulu lain. Padahal bila kita nak jadi ahli hadrah yang kata orang yang mempunyai
satu matlamat, kita harus mempunyai yang paling utama adalah disiplin. Tapi sebenarnya dalam apa-apa pun yang kita ceburi hanya memerlukan disiplin. Memang. Kan? Jadi Bang Haji nak tahu jugalah Bang Haji ya. Kita tu dalam bengkel Hadrah 2021 yang bertajuk Hadrah Dolok Marik dengan Kinet tu. Memang kita dah bincangkan bersama dan kita dah pun bercakap juga mengenai Hadrah Dolok Marik gini bunyi, Hadrah Kinet tu apa bezanya, no. Tapi untuk kali tu bengkel tu diadakan bersempena dengan Festival Sarawak Kiana 2021 dan tahun tu Sarawak Kiana 2021 tu bertemakan daun. Jadi nak tahu jugalah mungkin Bang Haji kita tu Bang Haji Salim nak tahu jugalah sebab apa tema daun tu mempunyai pelbagai kegunaan di dalam masyarakat yang berbilang kaum di Naya. Jadi gini cara kita nak mengaitkan hadrah tu dalam menghasilkan lagu-lagu dan lirik hadrah. Baiklah. Tema kita tahu tu amun di diet kita lah. Memang agak unik sikit lah. Betul. Daun. Mun dekat apa guna daunnya? Ana. Tetapi mun kita kaji semula secara halusnya, daun tu merupakan kata orang ada juga yang simbolik. Simbolik ataupun apa kata orang logo. Okey. Daun tu nya banyak kegunaan untuk perubatan, untuk kata orang membuat kuih muih. Jadi dalam tema daun tu kita contohlah mun kita nak buat lirik lagu si semestinya serantor-rantor dengan nama daun dalamnya. Kita ambil daun yang terkenal. Contoh macam kini tu mun dibanding dulu daun selasih, daun keladi. Nah, terima kasih tambah lagi. Ataupun jumpa lagi. Apa masih ada selasih daun kenanya si daun apa? Daun selasih, daun keladi. Kenanya si nyebut daun selasih, buah keladi. Sebab mak saya kemungkinan macam contoh macam saya duduk di tepi beranda mencari idea nak mula pantun. Cuma yang dapat saya nangka adalah daun selasih, daun keladi. Betul. Jadi terima kasih, ada jumpa lagi. Zaman dulu. Zaman kini tu kita nak nambah lagi dari segi ada juga kata orang daun pakai perubatan. Tetapi mun kita nak mula sikit pantun daunnya kemungkinan si sesuai. Contoh macam daun ketum. Ana. Contoh kena tu air ketum di atas batu. Macam si berapa nak ya? Si sesuai. Daun ketum memangnya daun ketum tu memang untuk berubat. Tetapi mun kita lirikan dalam lagu si sesuai lah. Betul. Si sesuai. Contoh macam agak kasar. Contoh walaupun yang kasar tetapi ada mesej juga yang tersirat. Betul. Untuk daun ketum dalam bulu. Air ketum atas batu. Bye-bye tahun 20, selamat datang tahun 2001. Ya, pantun macam itu. Betul. Jadi bagi saya lah daun tu memainkan peranan yang penting. Bukan saja untuk perubatan, malah contoh kita nak daun nipah. Ada tu nama daun. Ni ada orang lain coba ambil nipah lah pakai pula tapi saya dah daun nipah. Sebab dalam tema kita tahu tu ada daun melambangkan corak hadrah kita tu dibumbungi oleh daun. Walaupun yang kecil sekalipun daunnya, bilanya banyak akan menjadi merimbun. Bilanya merimbun dalam keadaan panas, kita boleh berteduh di bawah rimbunan daun yang banyak walaupun yang kecil-kecil. Tapi nya boleh melindungi. Yes, melindungi dan kena pancaran matahari. Kerana kata orang semestinya kata orang tema untuk daun kita nampak lagu hadrah tu serantor-rantor nama daun. Macam penghulu pun mungkin ada pendapat penghulu daun tema daun tu untuk kita kaitkan dalam menghasilkan lagu dan juga lirik dalam permainan hadrah. Main daun tu bagus. Sebab apa? Daun tu ada macam-macam guna. Misalnya kata daun pisang, daun kunyit,
ada kegunaan. Selagi ada daun yang untuk generasi kita, sama muda atau tua. Saya ada nak orang suka daun. Jadi misal hadrah, mungkin hadrah pincang. Coba kita fikir dalam majlis perkahwinan orang mati, ada nak bezanya? Betul. Majlis perkahwinan berhadrah. Majlis orang mati topi songkok aja. Betul. Tak ada apa-apa. Diam, senyap aja. Menghormatilah. Hormati. Ya, beza aja. Tapi dengan adanya hadrah tu, alhamdulillah majlis kita rancak. Betul. Kami. Jadi diraikan. Orang nikah kahwin diraikan, orang ma'atan diramikan, orang apa dengan tadwid diramikan. Dengan adanya hadrah. Hadrah tu purpose apa akan jadi kita negeri Sarawak tu. Mun kita asyik membangun hadrah tu sampai bila mungkin hilang. Saya menurut contoh kita. Kena tu jika badat dah hilang, sapin dah hilang, siap dah lagi. Katib saman pun dah hilang. Katib saman telah lagi. Orang tua-tua ada banyak mati, lagi pun katib saman siap dah bersurat tulis tangan saja. Bukan tinggal kitab. Didokumentasikan. Kita hadrah tu memang ada kitabnya. Sambil bila pun tetap insyaallah yang akan akan terus ada. Terusan. Mun kita generasi tua tu si nurun pada nimbia mungkin si ada lagi. Betul. Sebab ini tu saya langgar lah dalam kampung-kampung kita. Si ada jarang. Hanya moden aja. Saya. Jadi saya mesti dapatlah kerjaan patut mengambil tindakan tu. Jangan dia biar aja. Sepatutnya untuk bukan dipegang individu, dipegang oleh kerajaan sebagaimana di KL. Artinya kita menyarankan jugalah untuk sama-sama kita menjaga, memelihara dan juga memartabatkan lagi kesenian kita tu, budaya kita tu yang hampir pupus. Yang hampir pupus macam kata kita tadi, ratib zaman, zapin, hadrah beradat, ya semua dah kira pupus dah. Memang jarang sekali kita dapat jumpa. Mungkin kita jumpa pun dah jadi agak sedikit moden. Sebab orang yang maulah penyelidikannya tadi nya pun mendapatkan bahan-bahan dan juga cara pelaksanaan budaya tadi daripada lebih kepada informan yang nisi ada didokumentasikan. Jadinya mungkin agak mun orang tua lama nisitnya cemia disebabkan nisi ada dokumentasi. Jadi apa pun adik kakak semua, kita masih lagi bersama dalam bengkel Hadrah 2021, Hadrah Dolok Marik dan Kinet tu yang mana diadakan bersempena dengan Festival Sarawak Kiana 2021 yang bertemakan daun. Seperti mana yang kita dah tanya dengan penghulu, dengan Bang Haji itu tadi, daun merupakan simbiosis di antara manusia dan juga alam semula jati. InsyaAllah kita balik lagi untuk segmen yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus bersama dalam bengkel Hadrah 2021. Masih lagi kita bersama dalam bengkel Hadrah 2021, Hadrah Dolok Marik dengan Hadrah Kini itu yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching Kawarisma bersempena dengan Festival Sarawak Kiana 2021 yang bertemakan daun. Kalau tadi kita dah bercerita mengenai daun yang merupakan simbiosis di antara manusia dengan alam semula jadi, yang kita dah pun bercakap dengan penghulu kita, penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng yang juga merupakan guru hadrah, dan kita juga bersama dengan Tuan Haji Mazalani bin Haji Suud ataupun lebih dikenali dengan Abang Haji Salim kita. Dan untuk kali itu kita nak bertanya juga dengan penghulu kita. Mun kita merasakan mana tahu pandangan kita lah sebenarnya. Pandangan kita mengenai pemeliharaan persembahan hadrah tu, maknanya kita nak menjaga persembahan hadrah tu sebagai seni warisan negeri Sarawak. Apa pandangan kita? Pandangan saya, terima kasih. Pandangan saya lah, hadrah tu adalah kesenian Sarawak. Kesenian Sarawak, okey. Apabila kesenian tu dijaga bagi pihak
saya tu sebagai guru. Saya dah tua. Banyak guru dah mati. Betul. Tetapi kerjaan sepatutnya ngambil tindakan menjaga kesenian tu. Jikalau kerjaan ngambil tindakan untuk menjaga kesenian tu, insya-Allah sampai bila-bila pun Datuk akan berkembang. Betul. Jadi kalau kerjaan biar saja, bukan senganok kerjaan lah. Betul. Sepatutnya kerjaan mengambil tindakan. Tu kesenian Sarawak ada lagi selain pada hadrah. Yang telah pupus jika masih ada. Jika Mahaban masih ada. Betul. Sambil hari itu. Hadrah semua negeri kampung di Kuching tu seluruh Sarawak tu masih ada, tetapi mesti dijaga oleh kerajaan. Cuba buka pertandingan setahun 2 kali kah, setahun 3 kali kah, atau 2 tahun sekali kah, barunya mungkin berkembang supaya generasi muda dapat mengenali hadrah. Jadi kalau si dijaga, insya-Allah dia akan pupus, hilang terus. Sebagaimana saya nanggakan di Kuching tu. Betul. Kampung nombor 1, kampung nombor 2, saya ada lagi. Boleh kira kata orang tadi, nang siap dah. Selalu pakai, kami orang tu dia pakai je Pinang Jawa. Pakai di nikah kahwin. Selain pada ya, minta lah kerjaan ambil berat menjaga kesenian Sarawak tu. Lagipun hadrah tu waktu dulu mereka tiap-tiap nak ngambil gubernur ke, nak ngambil orang pemusa-pemusa, anak ada raya di suruh ngambil. Menghormati sebab saya. Tadi kena tok siada. Ya, dia digelarkan anak hadrah, anak yang adat. Anak yang berhadrat. Anak yang adat. Jadi macam Bang Haji pun selaku merupakan guru pada generasi muda lah kena itu Jadi kita merasakan gini penglibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan hadrah tu pun. Penglibatan masyarakat dalam hadrah tu sebenarnya perlu sokongan. Betul. Perlu sokongan daripada setiap lapisan masyarakat. Mungkin setidaknya saya ada ambil sokongan dengan kita ke bulan hadrah. Seperti yang kata Tuan Haji tadi, kemungkinan hadrah ini boleh pupus. Tidak mustahil. Betul. Kerana penglibatan mereka dalam kumpulan hadrah itu adalah amat-amatlah digalakkan. Kerana generasi baru ini tu, mun kita mendedahkan hadrah tu kepada generasi baru, kemungkinan mereka generasi baru tu cuma tahu nama hadrah. Tetapi si tahu macam ni cara nak mempersembahkan ataupun nak memainkan hadrah. Tapi Bang Haji, kita setuju sih apabila saya pada hadrah tu selain daripada kita nunggu sidaknya datang agak kita nak belajar hadrah tu, apa kata kita yang pergi agak sidaknya, mungkin kita ke sekolah-sekolah untuk mendedahkan kerana saya percaya minat boleh dipupuk. Ya, memang. Saya pernah mengusulkan perkara itu sewaktu saya menjadi salah seorang AJK di sebuah sekolah di Kuching. Saya mengusulkan agar hadrah tu kita serapkan dalam bukan mata pelajaran di sekolah, tetapi untuk menarik minat generasi baru. Sebab pernah dulu sekolah-sekolah di Kuching tu setidaknya cuma fokus kepada pertandingan kompang. Betul. Pernah berlaku. Ya, budaya anaknya sebenarnya. Kalau kompang tu semenanjung pun budaya. Beza kompang dengan hadrah memang jauh beza. Kompang, saya tadi lupa bawa kompang tadi. Saya bawa ta dan kompang ada bezanya. Betul. Kompang cuma dia ada temerincing kata orang. Mungkin adik kakak semua kita tunjuk dengan adik kakak kita. Okey. Ta kita ada kerincing. Sebab apa? Bila kita pukul secara automatik kerincing tu akan berbunyi dibandingkan dengan kompang. Betul. Kompang bila kita nuku atau kita cuma kita dengar bunyi aja. Bunyi naiknya aja lah. Pukulan pangpung aja lah. Pangpung. Tetapi muntah bukan setakat kita dengar pukulan bunyi gongnya, alunannya, malah kita dapat dengar bunyi kerincing sekali. Bunyi kerincing sekali. Ialah bezanya kompang dengan ta. Lagipun saya pernah mengusul dengan pihak sekolah. Cuma maka kitanya cuma memberatkan kompang.
saya madahkannya boleh, kumpang si masalah. Betul. Ya adalah tawang budaya kita juga. Betul. Tapi oleh kerana kita orang Sarawak, kena kita si mengangkatkan martabat hadrah kita. Sepatutnya kita mengangkatkan martabat hadrah kita. Kerana di dalam Sarawak tu si ada pun satu majlis yang akan nunggah sidak kumpulan kompang dan yang akan make kumpulan hadrah. Kena kita si kata orang martabatkan hadrah kita. Betul. Jadi di sialah timbulnya kesedaran kita tu lah untuk biarlah kita yang kata pepatah mata jangan dolok ngamadah timbak cari pergi. Tapi kini tu biar kita pergi yang cari timbak. Siapa masalah? Siapa masalah untuk kebaikan. Betul. Satu supaya generasi baru kini tu dapat tahu, dapat mengenal apa kumpulan hadrah ya. Atau mungkin apabila kita menyuarakan dalam bentuk perseorangan ataupun persendirian ya, suara kita ya kurang didengar ataupun menjadi tidak berapa penting, tapi kita memerlukan satu badan. Dan alhamdulillah itu merupakan kerjasama di antara Pustaka Negeri Sarawak yang nak preserve benda tu, yang nak memelihara, memartabatkan dan juga memulihara hadrah tu pun dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching, Kawarisma. Ataupun mungkin Bang Haji kita boleh suarakan kepada NGO Persatuan Kesenian tu untuk sama-sama kita menjaga, memelihara dan memartabatkan serta menjadikan hadrah tu satu tarikan. Bukan tarikan tapi menjadi satu milik Bumi Kenyalang. Nah, perkara macam tu yang perlu kita berbincang, kita duduk semeja dengan pihak kerajaan ataupun ada NGO tertentu yang berminat. Jadi di sialah kata orang kita perlu sokongan daripada sidaknya tadi. Contoh yang utama sekali pada pihak kerajaan. Kan kini tu kita ada OKASI. Betul, OKASI. All Kuching Heritage. Yes. Baru-baru tu 2019 kita telah mecah rekod. Malaysia Book of Record, pukulan hadrah 1001 pukulan. Jadi kena sida OKASI tu si mau mengambil berat tentang kumpulan hadrah. Sedangkan sidaknya tahu masa Malaysia Book of Record ya adalah 52 buah kumpulan. 52 kumpulan 52 buah kumpulan yang menyertai Malaysia Book of Record ketika ya. Ya baru dalam sekitar Kuching dan Kota Sembahan sedikit je ya. Belum lagi di seluruh Sarawak. Betul. Mun di seluruh Sarawak kemungkinan banyak lagi. Lebih daripada ya. Sebab itulah kita perlukan sokongan daripada pihak kerajaan. Betul. Contoh dalam OKASI tadi, kita boleh pecahkan dari segi kesenian. Contoh kini itu sidaknya ambil buat tentang apa? Dan yang lebih menjurus ke arah fabrik seperti songket, keringkam dan macam-macam lagi. Betul. Kena sidaknya si nubuh satu lagi unit. Betul. Contoh kesenian atau hadrah ataupun kesenian muzik. Boleh. Nya boleh tingkah hadrah, gendang, apalagi dalam bentuk yang ada sapek. Dia berbentuk muzik. Jadi di sialah nanti kata orang kita dapat lihat kerajaan benar-benar ataupun menyokong kesenian kita tu, pemeliharaannya lah. Lagipun kalau boleh kadang-kadang saya terfikir sendiri kena masa rainforest kita ketengahkan hadrah. Betul. Sedangkan kesenian juga betul. Daripada yang di rainforest ya bukan untuk dalam negara kita aja, malah seluruh dunia, antarabangsa yang datang ke Sarawak tu di Kampung Budaya. Betul. Untuk menyaksikan rainforest. Kena kita nyelin hadrah ya. Ia adalah satu
alat muzik juga. Betul. Saya boleh hadrah tu bila di sedih di saya buat persembahan di Rainforest, nya boleh kata orang melebar luas ke negara yang lain. Contoh macam di kampung budaya, bila kita buat lawatan di Sia, cuma yang kita dipersembahkan tarian. Betul. Kena kita persembahkan hadrah di kampung budaya. Kesenian Sarawak. Kesenian Sarawak. Okey. Contoh untuk membuat persembahan di atas pentas di kampung budaya, kita ambil contoh hadrah. Jangan kita hadrah aja. Betul. Kita pastikan backgroundnya majlis perkahwinan. Jadi majlis perkahwinan dengan dihadirkan 2 orang pengantin lah. So umpama macam majlis perkahwinan yang benar-benar. Betul. Jadi kita buat persembahan hadrah. Jadi yang datang ya pun bukannya untuk orang dalam Sarawak aja. Malah dari Semenanjung, di luar negara. Memang kampung budaya di Polah adalah untuk pelancong. Mendekatkan diri dengan cara kehidupan orang negeri Sarawak tempun tu. Sebab dia ada hanya pergi ke rumah Iban. Buat asal Iban, pergi Bidayu. Macam-macam. Ada isialah kita dapat mengketengahkan hadrah tu ke peringkat yang lebih tinggi. Betul. Yang kini tu yang dapat kita dengar yang peringkat lebih tinggi adalah kompang. Yes, betul. Kompang sebenarnya bahasa dari Semenanjung. Bila kita itu kompang nya dapat mempopulerasikan nama kompang tu seluruh, bukan saja di Semenanjung, maka malah di Sarawak, di seluruh seluruh dunia sebenarnya. Coba hadrah ni ada. Betul. Hadrah kita cuma di Sarawak aja. Kurang popular lah. Kurang popular disebut. Perlu sokongan daripada pihak kerajaan dan juga NGO yang mau menolong kita. Betul. Jadi barulah dapat hadrah tu diperkembangkan bukan saja ke peringkat negeri, malah ke peringkat antarabangsa. Jadi untuk makluman adik kakak juga sebenarnya seperti yang kami dah bincang awal-awal tadi, ada beza di antara ta dengan kompang. Seandainya disebut ta, nya mesti ada kerincing. Yes. Ada bunyi bunyi tu. Tapi apabila kompang, nya nisi ada kerincingnya, nya lebih kepada bunyi pangpungnya tadilah, pukulan aja lah. Jadi apabila kita, kompang dah dikenali di seluruh dunia, kena nisi hadrah ataupun kena nisi ta. Kerana ta merupakan kesenian dan juga kebudayaan masyarakat di negeri Sarawak. Musik kita yang nyaga siapa lagi? Walaupun pada 2019 kita telah membina ataupun kita telah mencipta Malaysian Book of Record dengan adanya 1001 pemain pemain ta yang menjadikannya satu kumpulan besar daripada 52 kumpulan hadrah di sekitar Kuching sahaja. Di Asajaya pun ada turun 2-3 buah kumpulan. Kita bayangkan seandainya kita boleh sama-sama memelihara, memartabatkan hadrah tu untuk kita kumpulkan seluruh kumpulan yang ada di Sarawak. Bila saya nyebut ada di Sarawak maknanya terlalu besar. Dan mungkin kita boleh mencapai satu lagi rekod. Kalau kita dah Malaysian Book of Record, manalah tahu kita World dapat record? World Book of Record. Sebenarnya hadrah tu sebenarnya perlu sokongan sebenarnya. Betul. Contoh macam di Semenanjung kompang, setidaknya ada, kalau tak silap lah, setidaknya ada sebuah persatuan. Macam kita di Sarawak tu, kita ada persatuan hadrah. Betul. Coba kita tubuhkan satu persatuan hadrah negeri Sarawak. Bermula daripada bahagian dulu. Betul. Kemudian bila dah bahagian, baru kita setiap bahagian dimestikan ada persatuan. Betul. Baru kita mula satu persatuan peringkat negeri. Jadi contoh kita nak mengadakan pertandingan, betul. kita si perlu nak kata orang nak heboh, nak iklan, saya dah perlu. Kita cuma just call Mada
kita akan mat pertandingan. Ataupun bila dengan adanya persatuannya, jadi kita perlu berkerogak daripada kampung ke kampung. Memang kita dah biasa dah bila kita dah mula satu persatuan hadrah, contoh di Kuching. Kita sibuk ambil seluruh Sarawak lah. Betul. Kita ambil Kuching. Persatuan hadrah Kuching. Di dalamnya kita dah ada info apa kumpulan yang ada. Dah ada. Contoh macam kumpulan kami Kumpulan Hadrah Sri Melati Kampung Sungai Maung, gurunya Haji Mazani, Akak Salim, nombor telefonnya tu. Jadi data dah ada, senanglah kita bertahan. Semua data dah ada. Okey, contoh Sidak nak pakai kumpulan Hadrah, cuma Sidaknya Google aja. Betul. Google, saya nak pakai kumpulan Hadrah tu sekian ni bulan, just call. Kita siap dah perlu nak bertanya, tahu si nombor kumpulan Hadrah tu? Tahu si. Jadi ya zaman dulu. Kini tu zaman teknologi. Betul. Teknologi. Kita siap dah perlu lagi nak bertanya, tahu si nombor telefon Hadrah tu? Tahu si ada. Kita just Google. Betul. Kita ada, kita nak perlu kumpulan Hadrah Sri Melati. Kita cuma call aja. Kena kita si dapat mula cuma. Yalah, kadang-kadang bila saya duduk seorang diri, nak yalah selalu dipikir saya. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh buat, kerana dengan adanya bengkel Hadrah 2021 tu yang kita kongsikan bersama dari awal tadi mengenai Hadrah Darul Marid dengan Hadrah Kinik tu yang dianjurkan oleh Pustakaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching Kawarisma. Dan itulah sebenarnya bila diadakan bengkel macam tu yang bersempena dengan Festival Sarawak-Kiana 2021 diadakan adalah untuk persiapan pertandingan Hadrah yang insya-Allah akan diadakan pada September 2021 tu. Jadi nak nanya dengan Tuan Haji kita tu juga untuk kriteria untuk menentukan sesebuah persembahan dalam kumpulan hadrah yang berkualiti, dan apakah persediaan yang perlu dilakukan setidaknya? Kriteria untuk sesebuah kumpulan yang mempunyai kualiti yang tinggi, kata seperti yang saya katakan tadi, yang penting adalah disiplin. Disiplin yang paling utama. Yang pertama, disiplin. Kalau si ada disiplin, walaupun kata orang dalam sebuah kumpulan yang banyak ahlinya, pun si ada disiplin, berarti dari si ada kriteria untuk mereka menjadi sebuah kumpulan yang berjaya. Betul. Nak menjadikan sebuah kumpulan yang berjaya, yang sentiasa kata orang mendapat perhatian daripada sama ada pihak juri ataupun ahli-ahli kumpulan lain, setidaknya mesti ada mempunyai satu kriteria. Bukan saja daripada yang pertama tadi disiplin, yang kedua dari segi pukulan, nyanyian, persembahan, si kurang juga daripada segi pakaian. Sebab ada sebuah kumpulan dalam Kuching tu, saya kata orang, kita apa kena, kadang-kadang dalam fikiran kita, apa kena kumpulan tu yang selalu menjadi juara. Betul. Jadi dalam pemikiran kita, setelah kita amati, setelah kita kita tonton dalam video, kita dapati yang paling utama mereka ada disiplin. Disiplin. Walaupun disiplin tu semestinya kata orang dalam kita pergaulan aja. Dalam kita buat persembahan hadrah, mesti ada disiplin dalam persembahannya. Jadi persembahan daknya akan menjadi kucak-kacir. Betul. Kucak-kacir. Jadi setelah saya amati dengan teliti, rupa-rupanya kumpulan tu mempunyai satu disiplin yang tinggi. Sebelum, semasa dan selepas pertandingan. Kerana disiplin lah yang paling utama sekali dalam sebuah kumpulan jika mau menjadi berjaya, menjadi juara. Kategori lain ya sampingan aja. Betul. Sebab saya madah tadi yang paling utama adalah disiplin. Sebab saya pernah kata orang selalu madah dengan anak-anak murid saya disiplin. Kadang-kadang walaupun saya madah kumpulan saya tu hebat, betul, tetapi walaupun kehebatan kumpulan yang tadi mempunyai kriteria yang menyebabkan tidaknya jadi juara, ada kelemahan yang mereka tahu. Betul. Yang dapat tahu kita penonton dan hakim-hakim. Ada juri. Ada juri. Bab juri tu nangga orang buat pertandingannya saya ada muji. Betul. Nya akan cari kesalahan. Nya si akan menyaksikan keindahan, keunikan serta
alunannya tadi tapi sebagai juri tugasnya adalah untuk mencari celah. Memang. Mencari kesalahan. Memang. Satu kesilapan dah memadai untuk juri kata orang menghapuskan atau mengurangkan markah. Dan juga menjadi satu persoalan untuk dibincangkan. Kenaknya macam tu, nak tu dah kacak, kenak jadi macam tu. Contoh pernah berlaku. Kumpulan yang juara dengan kumpulan kami orang dulu cuma kurang satu mata aja. Satu mata aja. Mun kami saya dapat dua mata, kemungkinan kumpulan yang juara yang menjadi tempat kedua. Betul. Oleh kerana satu kesilapan yang dibuat oleh ahli kumpulan hadrah kami orang, maka kami orang dinobatkan tempat yang kedua. Sedangkan kumpulan yang pertama yang ada kumpulan yang hebat. Betul. Macam ni boleh kami kurang satu mata aja daripada kumpulan lain. Mun kami silap, kemungkinan kami yang juara pada tahunnya. Tetapi oleh kerana kata orang tadi, juri nanggal kesilapan kita. Betul. Satu kesilapan dicari yang benar-benar. Lepas dibincang, bila dah mana si dapat Datuk dari Johan, kerana kesilapan tu sikit aja memusnahkan segala-galanya. Maka saya madah tadi awal-awal penting disiplin yang penting dalam, bukan saja dalam hadrah, malah untuk kehidupan kita seharian. Disiplin adalah paling utama, penting sekali. Tapi apapun, apabila disebut pertandingan, kalah menangnya memang asam garamnya lah, tapi kita boleh juga nak mudah semua orang masuk, semua nak menang, siapa nak kalah. Jadi bila masuk pertandingannya, semangat setia kawan, semangat berjuangnya mesti ada. Buatlah sebaik yang boleh. Dan apabila nasib tidak memihak kepada kita, menyebelahi kita, janganlah emosi kena jaga. Berbalik juga kepada kata Abang Haji kita tadi, dalam apa juga yang paling penting ialah disiplin. Ya, semua disiplin juga menentukan sama ada emosi kita yang tadi stabil ataupun isi. Kita kena terima kekalahan dan kita kena terima akan kemenangan. Kalau kemenangan itu merupakan satu rezeki, dan seandainya menang, kekalahannya anggaplah satu rezeki untuk kita menambah baik diri kita pun kelak dan bersama dengan kumpulan kita. Mungkin ada di antaranya terselit kekurangan pada disiplin itu sendiri, kerana disiplin yang menentukan persembahan dan juga perjalanan kumpulan kita di mana akan adanya. Jadi sebenarnya menerusi bengkel tu panjang dah cerita kita mengenai bengkel hadrah. Jadi nak tahu jugalah, mungkin ada harapan daripada pengulum pun mengenai hadrah tu pun, dan mungkin kita ada cadangan juga pengulu. Cadangan hadrah tadi saya ingin sebutkan, hanya sepatutnya kerjaan lebih berat. Lebih berat ini supaya kesenian Sarawak tu pupus. NGO sepatut saya tak cadang 2 tahun sekali ke 3 tahun sekali ke dipertandingkan di Kuching tu aja. Saya bos 2 negeri lah, kita 11. Betul. Jadi mendapat tiap-tiap tahun ataupun 2 tahun sekali, sebab besar kosnya. Kos NGO saya dapat mesti kerjaan juga. Betul. Yang ambil berat dengan tu bentuk kesenian kebudayaan Melayu. Saya ada lagi kebudayaan Melayu selain pada hadrah. Sebab dulu pembesar datang di airport, saya tu pernah pukul hadrah dulu. Betul. Nyambut. Selepasnya baru apa nama tadi? Hongan. Kasih baru buang iban. Ada ngajat. Semua. Yang dimulai hadrah. Sama yang bangsa yang datang, orang hobi, orang Melayu kah, orang Cina kah, orang hadrah yang diutamakan. Betul. Jadi itu kita sih ada macam kerjaan sih ambil biar aja menutup lalu hilang. Pupus. Macam kami dua tu. Musik ngajar. Anak muridnya ada nombor 1 yang boleh ngajar. Macam saya, ada anak murid saya nombor 1 yang boleh ngajar. Kita sudah umur kita sama. Betul. Kerjaan pun barang tu mesti dia ambil berat. Kesenian Sarawak tu mesti dia ambil berat. Dia tadi ikut kata Haji tadi,
dalam kebudayaan Melayu, nama kebudayaan Melayu. Saya pernah nonton juga. Yang ada ni Gilesong. Oh, tarian ni. Najat tarian Melanau. Ni kesenian Melayu. yang lebih kepada dalam berbentuk tarian lah maksud Tarian kita. lah. Tapi kita ada satu yang unik iaitu hadrah kena nisi. Dan orang perkahwinan antara orang Melayu, Islam di Sarawak. Itu caranya. Dituntun dengan orang yang datang dari Semenanjung, seluruh negeri Sarawak tu, seluruh negeri yang hadir saja, dan itu ada Sarawak. Pukul hadrah masuk, mantin, duduk. Itu cara. Persembahkan lagi. Jadi mantap. Barunya betul mantap. Barunya sama-sama kita menjaga kesenian dan juga kebudayaan kita pun. Jadi untuk Bang Haji Salim kita tu mungkin ada pendapat kita pun, ada harapan kita dan juga cadangan. Harapan saya lah ada lain. Coba seperti yang saya katakan tadi dan juga nyambung seperti yang kata Tuan Haji Upeng tadi. Harapan saya agar pihak kerajaan dapat bersama bekerjasama dalam kata orang mengekalkan kesenian hadrah tu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau boleh buat satu persatuan kesenian hadrah, supaya kata orang persatuan tu dapat dikembangkan, bukan di Kuching aja, malah di seluruh Sarawak. Jadi di sialah kita dapatlah feedback daripada persatuan dari daerah-daerah lain. Macam ni feedback sidaknya. Contoh macam kata Tuan Haji Upeng, untuk mengekalkan budaya hadrah tu kita mesti ada idea. Contoh kita buat pertandingan persembahan. Persembahan tadi di contoh macam di kampung budaya. Pertandingan hadrah kita buat dalam setahun sekali ataupun 2 kali. Walaupun kata orang kini tu kita dalam pandemik COVID-19, kita boleh cari idea macam ni cara buat pertandingan hadrah. Sebab apa? Kini tu susah kita nak dengar majlis-majlis perkahwinan ada hadrah. Betul? Memang sunyi sepi. Sebab apa? Dari jauh kita ada dengar bunyi pukulan hadrah. Mun ada pun dah make playback. Make CD. Make CD, make recorder. Jadi si macam 3-4 tahun yang lepas. Keasliannya agak nayalah dah kurang sangat. Memang. Baiklah perlu tadi saya katakan kini tu kita tahun 2019 tu banyak cabaran dalam hadrah tu. Betul. Bukan setakat kumpulan saya aja, boleh dikatakan seluruh kumpulan hadrah dalam Sarawak tu saya rasa lah. Mungkin ada sekali atau 2 kali baru dapat pengilihan. Dia pun mula-mula dulu. Betul. Jadi kini tu dah semakin hari semakin meningkat. Majlis sosial dah dibenarkan. Jadi tidak ada kehadapan lagi lah. Betul. Nemu lagi dalam keadaan pada bermula 18 Mac 2020 kita dah kena PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Lagilah langsung saya ada. Sampailah kini tu. Betul. Macam hadrah kami dari mula kita kena PKP sampai kini tu lah kami orang kena PKP juga. Jadi kata bukan kata orang nak cari populariti, bukan. Sebenarnya kita hadrah tu nak memperluaskan seni hadrah tu bukan setakat di Kuching, malah untuk seluruh di Sarawak satu dan Semenanjung Malaysia juga. Sebab kadang-kadang ada tempat yang kita pengilihan bukan saja daripada Kuching, malah ada daripada Brunei datang, dari Semenanjung datang. Tidaknya nak contoh rupa gaya adat orang di Sarawak, contoh di Kuching ada hadrah kacak unik. Jadi contoh macam di Brunei taknya ada hadrah. Betul. Tapi cara tidak hadrah Brunei dengan di Sarawak tu sama. Jauh beza. Memang jauh beza. Sebab kita perlu, yang paling utama kita perlu sokongan daripada pihak kerajaan
kita minta pihak kerajaan mengkaji, memikir macam ni cara kita nak menghidupkan supaya hadrah tu kemungkinan akan pupus seperti muzik ala-ala muzik yang lain. Banyak kita perlukan sokongan lah, dan harapan daripada saya ialah cadangan saya supaya hadrah tu kata orang sentiasa mendapat perhatian, mendapat sokongan daripada pihak kerajaan dan juga NGO yang dapat bekerjasama dengan kita. Betul. Kita tubuhkan satu persatuan yang utamanya dulu. Barulah kita dapat pecahkan jadi cawangan-cawangan di bahagian-bahagian. Ya, itu utamanya. Alhamdulillah, kita juga mengharapkan apa juga cadangan dan juga harapan daripada Penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng selaku facilitator kita untuk kali itu, dan juga terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuan Haji Mazalani bin Haji Suud aka Abang Haji Sudi. Salim. Sudi ni dah. Oh, mak mati kita. Takut kerana kita juga mengharapkan agar hadrah tu merupakan kesenian dan juga kebudayaan yang sama-sama kita jaga, dan yang paling penting sekali adik kakak semua kena ingat, munsik kita jaga siapa lagi kan, benda yang kalau budaya dan juga kesenian yang masih ada kita tolong sama-sama jaga. Jangan yang hilang macam ratib zaman yang disebut tadi, dak zapin, hadrah beradat, ya semua dah pupus, dah susah kita nak cari lagi. Kalau ada pun mungkinnya akan dipermodernkan ataupun lebih dikenali dengan nama kini itu dikontemporarikan. Jadi kalau boleh kita sih mau biar yang asli tetap asli, kerana kita merupakan anak jati Bumi Kenyalang. Tugas kita untuk sama-sama menjaga dan juga memelihara serta memartabatkan budaya kita di Bumi Kenyalang. Terima kasih kerana masih lagi bersama dalam Bengkel Hadrah 2021. Hadrah Dolok Marik, hadrah kini itu merupakan tajuk yang dipilih yang dianjurkan oleh Pustakaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching Kawarisma bersempena dengan Festival Sarawak Kiana 2021 yang bertemakan daun. Adik kakak semua boleh tinggalkan komen juga di ruangan komen debah ya, dan insya-Allah pihak Pustakaan Negeri Sarawak akan kembali dengan kita kepada kita untuk jawapan-jawapan pada komen kita. Terima kasih sekali lagi Tuan Penghulu. Terima kasih Bang Haji. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita akan bersua lagi di lain pertemuan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarawakku sayang.